Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Waddallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengalu-alukan lebih banyak pertukaran untuk memupuk sikap saling mempercayai, menghormati dan persefahaman dalam kalangan rakyat dan seterusnya mengalu-alukan tahun 2026 ASEAN China yang meraihkan ulang tahun kelima Perkongsian Strategik Komprehensif. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat ke sidang kemuncak ASEAN China ke-28 yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre. Sebelum berangkat ke sidang kemuncak tersebut, baginda berangkat ke Majlis Penandatanganan Perjanjian Naik Taraf Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN China 3.0. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Negara anggota ASEAN bersetuju memeterai Perjanjian Naik Taraf Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN China 3.0 yang meningkatkan perdagangan antara ASEAN dan Republik Rakyat China. China merupakan rakan perdagangan terbesar ASEAN selama 16 tahun berturut-turut, manakala ASEAN adalah rakan perdagangan utama China sejak 5 tahun lepas. Majlis penandatanganan disaksikan oleh ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN dan Republik Rakyat China. Pada sidang kemuncak ASEAN China ke-28, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengiktiraf sejarah panjang antara ASEAN dan China, termasuk China sebagai Perjanjian Perdagangan Bebas FTA ASEAN yang pertama. Baginda bertitah penektarafan kawasan perdagangan bebas ASEAN China 3.0 bukan sahaja akan memperdalam kerjasama dalam bidang-bidang utama revolusi perindustrian keempat, tetapi juga mengukuhkan kesaling hubungan, memacu inovasi dan menggalakkan pertumbuhan inklusif yang akan menyokong perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh rantau ini. 在相互 and now the ASEAN to thank you Excellency. Semasa berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN New Zealand, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan rasa gembira dalam memperingati Jubili Emas Perkongsian Dialog ASEAN New Zealand. Perkongsian tersebut titah baginda menyumbang kepada penubuhan Perkongsian Strategik Komprehensif ASEAN New Zealand. Tegas baginda dalam keadaan ketidaktentuan ekonomi global, ASEAN dan New Zealand perlu bekerjasama rapat untuk membina ekonomi yang lebih berhubung, berdaya saing dan berdaya tahan. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. It is with great honor that I invite To celebrate the partnership. This services agreement today about the future direction of our relationship. Today is now what we did in order. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah mengalu-alukan pelaburan untuk meningkatkan kemahiran digital dan menambah baik infrastruktur digital serta penaik tarafan FTA ASEAN Australia New Zealand untuk membina wilayah yang lebih inklusif dan bersedia untuk masa hadapan. Selepas menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN New Zealand, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri Gala Lunch ASEAN New Zealand.
Baginda berangkat bersama ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN dan New Zealand ke majlis tersebut. Just now, an iconic performance to welcome all. New Zealand's formal relationship with ASEAN began 50 years ago. All of us, with an exception, if there's consensus, we want this to be further. The renowned hospitality and fusion. Pada sidang kemuncak ASEAN Australia ke-50, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan peranan Australia sebagai rakan dialog pertama ASEAN dan cabaran yang telah dihadapi dalam hubungan yang telah berjalan selama lebih 5 dekad. Sebagai rakan strategik komprehensif pertama ASEAN sejak tahun 2021, Australia berperanan penting di rantau ini melalui sokongan padunya kepada ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan ASEAN Centrality yang diperkukuhkan melalui kenyataan bersama pemimpin mengenai pencegahan konflik pengurusan krisis dan seni bisnes serantau yang diterajui ASEAN. And the arrival. Excellencies, ladies and gentlemen. CSP 2021, upgrade of the ASEAN, Australia, New Zealand. Baginda juga bertitah menegaskan kepentingan keselamatan maritim sebagai domain strategik bagi ASEAN dan Australia. Oleh itu, Baginda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan Australia dalam meningkatkan pemahaman negara Brunei Darussalam tentang undang-undang maritim. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri majlis penutupan sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan dan penyerahan pengerusi ASEAN kepada Republik Filipina di Kuala Lumpur Convention Centre. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada majlis penutupan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, selaku pengerusi ASEAN, menyampaikan ucapan penghargaan kepada semua pemimpin yang menghadiri sidang kemuncak tersebut. 2025 has been a year of political shifts, economic realignment, and rapid technological change. Through it all, Malaysia has steered ASEAN with To ceremonially hand over the chairmanship to the Republic of the Philippines. With that, I declare the 47th ASEAN Summit and related summits closed. Thank you. Yang Amat Berhormat seterusnya menyerahkan gavel pengerusi ASEAN kepada Tuan Yang Terutama Ferdinand Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, sebagai penyerahan simbolik kepada Republik Filipina yang akan menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2026. Tuan Yang Terutama seterusnya menyampaikan ucapan yang menekankan keutamaan Republik Filipina sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun 2026. Signed the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, the TAC, a bold vision for peace built on trust, dialogue, and mutual. Announcing the departure of the heads of state and government of ASEAN, we kindly request that all other guests to remain seated to allow heads of state and government of ASEAN to exit the plenary hall first. Semasa berada di Malaysia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berangkat menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam di Kuala Lumpur Convention Centre.
berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan dua hala, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah menyatakan hasrat untuk mengadakan lawatan ke Vietnam pada bulan Disember 2025 dan untuk memperkukuh perkongsian komprehensif antara kedua-dua buah negara yang menikmati kerjasama yang berkekalan dalam bidang perdagangan, tenaga dan pertukaran antara rakyat. Pelan tindakan yang sedang dilaksanakan akan meningkatkan lagi bidang berkepentingan bersama. Selain itu, baginda menzahirkan rasa gembira atas kerjasama erat kedua-dua buah negara untuk meluaskan hubungan perdagangan melalui kerjasama halal dan akuakultur serta melalui aktiviti cari gali minyak dan gas. Kedua-dua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat balik meninggalkan Malaysia setelah selesai menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan di Kuala Lumpur. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di Pangkalan Tentera Udara Subang bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah berutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki, kerajaan serta rakyat Republik Turki bersempena dengan Hari Republik Turki yang ke-102 tahun. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri Asia Pacific Economic Leaders Meeting AELM yang akan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2025 di Gyeongju, Republik Korea. Republik Korea adalah tuan rumah bagi Asia Pacific Economic Cooperation APEC bagi tahun 2025 dengan membawa tema membina masa depan yang mampan berhubung berinovasi kemakmuran. Mesyuarat AELM merupakan acara kemuncak bagi APEC Economic Leaders Week AELW dan menandakan penutup kepada tempoh penganjuran Republik Korea selaku tuan rumah APEC. APEC ditubuhkan pada tahun 1989 dengan matlamat untuk memupuk pertumbuhan ekonomi yang mampan dan memperkukuh integrasi ekonomi di rantau Asia Pasifik. Melalui kerjasama erat antara ekonomi-ekonomi serantau, APEC berusaha untuk mewujudkan persekitaran perdagangan dan pelaburan yang bebas, terbuka, adil, tidak mendiskriminasi, telus dan boleh diramal.
APEC pada awalnya dianggotai oleh 12 ekonomi pengasas dan kini telah berkembang kepada 21 ekonomi di rantau Asia Pasifik, iaitu Australia, negara Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Republik Rakyat China, Hong Kong China, Indonesia, Jepun, Republik Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Republik Filipina, Persekutuan Rusia, Singapura, Chinese Taipei, Thailand, Amerika Syarikat dan Vietnam. Sebelum ini, Republik Korea pernah menjadi tuan rumah APEC pada tahun 2005 di Busan. Majlis Doa Selamat Pemergian Kontingen Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB yang akan menyertai Malaysian Battalion Malbat 85013. Majlis berlangsung di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jara Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Kontingen 21 anggota diketuai oleh Meja Muhammad Ihyauddin bin Haji Ishak. Juga hadir Meja Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bohasan, Pemerintah ABDB. Kontingen Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB di bawah Malbat 850-13 telah menjalani persiapan yang menyeluruh dan berperingkat merangkumi aspek latihan, mental dan fizikal. Fokus utama latihan ialah memastikan setiap pegawai dan anggota memahami peranan dalam misi pengaman, mampu beroperasi dalam persekitaran multinasional serta mempamerkan disiplin dan profesionalisme tinggi. Bersyukur dan berbangga kerana telah terpilih sebagai Wakil Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan negara Brunei Darussalam AMNYA untuk mengikuti misi pengaman ke Lubnan. Nilai-nilai seperti integriti, kerja berpasukan, hormat menghormati dan amanah akan saya galas dengan penuh tanggungjawab demi keamanan serta mengharumkan nama pasukan dan negara. Saya melihat ini sebagai satu penghormatan tertinggi dan amanah yang besar. Di samping itu, ia juga merupakan peluang untuk menyumbang kepada keamanan global dan menimba pengalaman berharga yang tidak mungkin saya perolehi di tempat lain. Strok adalah penyebab utama kematian keempat di negara Brunei Darussalam dengan lebih daripada 400 kes baharu direkodkan setiap tahun. Dari tahun 2020 hingga 2024, pendaftaran strok di Pusat Neuroscience, Strok dan Rehabilitasi Brunei BNSRC, Jurudongpak Medical Center JPMC menunjukkan anggaran 450 kes strok iskemik dan antara 103 hingga 155 kes strok hemoragik dilaporkan setiap tahun dengan majoriti pesakit terdiri daripada golongan lelaki dan 70% daripadanya mempunyai sejarah tekanan darah tinggi hipertensi. Menteri Kesihatan menyatakan perkara itu dalam perutusan sempena sambutan Hari Strok Sedunia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Abang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menambah hasil kaji selidik kesihatan kebangsaan STEPS 2015-2016 menunjukkan bahawa 35.8% rakyat dewasa Brunei berumur 18 hingga 69 tahun mempunyai tekanan darah tinggi dan hampir setengah daripada populasi dewasa mempunyai kolesterol tinggi. Manakala 62.8% mempunyai berlebihan berat badan atau obes. Selain itu, tabiat pemakanan juga menyumbang kepada risiko strok. Bagi mengurangkan beban penyakit ini, Kementerian Kesihatan terus menggiatkan usaha promosi kesihatan dan pengesanan awal faktor risiko melalui program saringan kesihatan dan kempen gaya hidup sihat. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama BNSRC dan JPMC juga terus memperkukuh strategi dalam pencegahan, rawatan serta pemulihan pesakit strok bagi meningkatkan kualiti hidup mereka. Hari Strok Sedunia disambut pada setiap 29 Oktober bagi meningkatkan kesedaran terhadap punca, tanda-tanda serta langkah pencegahan penyakit strok. Tema tahun ini, setiap minit dihitung.